Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita impikan rahmat Allah, kita impikan agar kita semua diampunkan dosa demi dosa oleh Allah. Marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita, pertemuan kita, perbahasan kitab kita, dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, tuan-tuan guru kita, sanak saudara kita, ahli-ahli qaryah yang sudah pun pergi meninggalkan kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua, mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا الله, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan ianya mudah, dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar jika engkau hendaki dengan kemudahan. Yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ibu dan juga kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala telah pilih daripada ribuan manusia, Allah gerakkan tubuh badan kita, Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada kita, Allah permudahkan segala urusan demi urusan kita untuk kita hadir pada malam ini, untuk kita melaksanakan kefarduan demi kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara yang sangat dicintai oleh Allah melainkan apabila kita dapat melaksanakan perkara yang dicintai oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja selesai menunaikan satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu menunaikan solat fardu maghrib. Kemudian seterusnya kita meletakkan diri kita di dalam satu lagi kefarduan, iaitulah kefarduan menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan betapa hebatnya orang yang berada di dalam majlis ilmu, orang yang meletakkan dirinya di dalam majlis-majlis ilmu, seperti mana sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mengadakan satu jalan untuk ia menuntut ilmu, untuk ia mencari ilmu, untuk ia hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkannya baginya satu jalan untuk ia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pembacaan kitab kita Fiqhus Sirah, di mana saya kalau ikut catatan saya muka surat 31 betul muka surat 31, di mana kita masih lagi membicarakan iaitu rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran kepada agama Islam. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa sebelum munculnya iaitu negara yang dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana dunia pada waktu itu sudah pun mempunyai dua empayar yang sangat besar, dua empayar yang sangat kaya raya, dua empayar yang sangat maju, iaitulah jika di timur, iaitulah empayar yang diterajui oleh kerajaan Parsi, yang mana maharajanya digelar dengan gelaran Kisra, ataupun juga ia dikenali dengan gelaran empayar Sasan, di mana kalau kita lihat empayar ini sangat luas. Empayar ini ia bermula daripada tahun 550 sebelum Masihi, di mana menganjur daripada pantai Lautan Hitam, iaitu Lautan Kaspia di Rusia, sehinggalah ke Samarkand, sehinggalah ke sepadan India, dan sehinggalah meliputi Sungai Furat dan juga Sungai Dajlah, yang mana kalau kita lihat pada hari ini ia berada di dalam negara Iran dan juga negara Iraq. Ini nak gambarkan bahawa ia adalah merupakan satu empayar yang sangat hebat, yang sangat maju, dan malahan yang sangat kaya raya. Manakala di sebelah baratnya pula terdapat satu empayar yang dinamakan sebagai empayar Romawi, ataupun juga digelari sebagai Byzantium, di mana ia terbahagi kepada dua. Empayar Byzantium ini terbahagi kepada dua, iaitu Byzantium Timur, Byzantium Barat, ataupun Romawi Timur, ataupun juga dikenali sebagai Romawi Barat, di mana Romawi Timur ini pusat pemerintahnya iaitulah di kota Konstantinopel, ataupun pada hari ini ianya dikenali dengan iaitu kota Istanbul. Manakala empayar di Byzantium Barat pula, iaitu pusat pemerintahannya ialah di Rom, Itali, di mana tuan-tuan sekalian kalau kita lihat bangsa Romawi ini, tuan-tuan sekalian, mereka adalah beragama Nasrani, dan mereka memiliki kitab suci mereka sendiri, iaitu yang disebut sebagai kitab Taurah dan juga kitab Injil. Manakala bangsa Parsi ni pula, mereka beragama dengan agama Majusi, iaitu mereka adalah penyembah tegar kepada api, di mana tuan-tuan sekalian kalau kita lihat bahawa kedua-dua empayar ini seringkali bertelagah, seringkali berperang di antara satu sama lain untuk mengalahkan di antara satu sama lain. Maka pada waktu itu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan nabi yang sangat mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tidak lahirkan Nabi Muhammad, Allah tak utuskan Nabi Muhammad, Allah tidak iaitu jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama ada di timur ataupun di barat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan iaitu di dalam kerajaan jajahan Parsi,
Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan iaitu di bawah kerajaan jajahan Byzantium ataupun kerajaan Romawi, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan iaitulah di kawasan pertengahan di antara kedua-dua empayar yang besar itu, iaitulah yang dinamakan sebagai Semenanjung Arab. Jadi tuan-tuan sekalian, pada muka surat 31 ini hikmah, hikmah ilahi yang telah pun diterangkan dengan tegas dan jelas di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Jumu'ah, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa dia? Dialah, yakni Allah, yang telah mengutuskan di kelompok buta huruf seorang utusan daripada kalangan mereka, iaitu untuk menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menjauhkan mereka daripada syirik dan mengajar mereka kitab-kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka itu dahulunya dalam kesesatan yang amat sangat. Allah nak cerita kepada kita tentang sejarah, bagaimana Allah tak lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah tamadun yang maju seperti mana tamadun Parsi, ataupun Allah tak utuskan dan Allah tak lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu di tamadun yang sangat kaya raya, yang sangat besar, iaitu di Romawi, tetapi Allah utuskan, lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah di Semenanjung Arab, yang mana mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang tidak bertamadun. Ini disebut walladzi ba'atha fil ummiyin. Ummi ini orang yang tak bertamadun, orang yang tak boleh membaca, orang yang tidak boleh menulis, orang yang tidak ada iaitu pelajaran, di mana tuan-tuan sekalian, sebab itu kalau kita lihat, Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang yang ummi, iaitu seorang yang tidak boleh membaca, seorang yang tidak boleh menulis. Seperti mana kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, apabila firman Allah yang pertama diturunkan di Gua Hira, apabila Allah utuskan iaitu Sayyidina Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada waktu itu Jibril telah memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Apa jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Nak gambarkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ummi, tidak boleh membaca. Di mana ketidakbolehan baginda Rasulullah SAW membaca ini bukan merupakan satu kekurangan, tetapi merupakan satu keistimewaan. Biasanya apabila seseorang itu buta huruf, kita anggap dia adalah ketinggalan, ianya adalah mundur, ianya adalah tak maju, dia adalah merupakan sejenis kebodohan. Tetapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia diutuskan dalam keadaan ummi, dalam keadaan buta huruf, kerana dia memiliki hikmah ilahi di dalamnya. Untuk apa? Iaitu supaya salah satu daripadanya menidakkan daripada fitnah mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina tamadun Islam
disebabkan kerana beliau adalah merupakan seorang genius. Beliau adalah merupakan seorang iaitu cendekiawan hasil daripada iaitu didikan daripada Empayar Romawi maupun daripada didikan Empayar Parsi. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di Parsi, tidak dilahirkan di Romawi, tetapi berada di tengah-tengah antara Romawi dan Parsi, iaitulah di semenanjung Arab. Masya Allah. Dalam keadaan serba kekurangan itu, iaitu dikelilingi oleh kelompok orang-orang yang disebut sebagai barbarian, golongan orang-orang yang tidak bertamadun, golongan orang-orang yang tidak ada pendidikan, orang-orang yang tidak ada pada mereka iaitu yang duduk secara menetap, yang dinamakan sebagai golongan orang-orang Arab pada waktu itu adalah golongan nomadian ataupun golongan nomad, saling berpindah-pindah randah, berpindah randah di antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Lalu dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan, dengan keadaan iaitu geografinya juga kering kontang yang gersang, yang tak ada bangunan-bangunan yang hebat, dan juga dalam keadaan iaitu keadaan panas terik. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana daripada kawasan yang kering kontang yang gersang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semenanjung Arab telah pun menjadi kawasan yang hebat. Dan malahan kalau kita lihat iaitu daripada bangsa yang seringkali berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, bangsa yang tidak bertamadun akhirnya bertukar menjadi bangsa yang bertamadun, akhirnya berjaya mengalahkan dan menguasai kedua-dua empayar, iaitu empayar Parsi dan juga empayar Romawi. Lalu penulis menyatakan, sudah kehendak Allah mengutuskan utusannya, iaitu buta huruf. Begitu juga bangsa yang akan timbul rasul di kalangan mereka juga adalah bangsa yang kebanyakannya adalah buta huruf, agar kemukjizatan kenabian dan juga syariat Islam itu terjulang nampak jelas. Nampak supaya tuan-tuan sekalian mukjizat kenabian itu daripada seorang buta huruf dapat bina tamadun. Kalau orang cerdik bina tamadun biasa, profesor, saintis, dia mencipta pelbagai ciptaan-ciptaan yang baru, biasa. Tapi kalau sekiranya orang kampung jelek, dia bina tuan-tuan sekalian, iaitu sesuatu ciptaan-ciptaan baru. Contoh ni Jelai, contoh sebab saya duduk dekat Jelai. Tuan-tuan jangan marah kalau ada orang Jelai sini. Nanti ustaz kata Jelai, dia kata dah, sebab Mahat Tafiz saya di Jelai. Kalau sekiranya orang di Jelai, tuan-tuan sekalian, membuat ciptaan, ni merupakan satu yang hebat. Tapi kalau sekira tuan-tuan sekalian, orang Bukit Jana dia buat ciptaan, orang tak apa nak nampak, sebab orang Bukit Jana ni hebat-hebat belaka. Itu ibarat rupa tu. Jadi nak nampakkan, dia kata apa dia, supaya kemukjizatan kenabian, bahawa yang hebat itu adalah datang daripada kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hebat itu ialah datang daripada syariat Islam, supaya nampak terjulang daripada iaitu bangsa yang mundur menjadi bangsa yang maju, daripada bangsa yang ketinggalan menjadi bangsa yang akhirnya telah melahirkan banyak cendekiawan dunia yang telah mencipta pelbagai ilmu-ilmu baru, seperti mana kalau kita lihat Ibn Sina, seperti mana Ibn Rushd, seperti mana Al-Farabi, dan pelbagai lagi
iaitu cendekiawan Islam, tuan-tuan sekalian, muncul, tuan-tuan sekalian. Ini nak menampakkan bahawa iaitu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehebatan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ditulis lagi, di sana terdapat hikmah ilahi yang lain. Apa hikmah ilahi yang lain? Yang boleh diringkaskan seperti berikut. Baik. Yang pertama, mengapa Allah pilih tanah Arab ni? Mengapa Allah tak pilih semenanjung tanah Melayu? Ataupun mengapa Allah tak pilih lahir Nabi dekat Bukit Jana? Lagi mudah. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi Allah tak pilih. Allah tak pilih dekat India, Allah tak pilih dekat Afrika, Allah tak turunkan dekat Eropah, tapi Allah pilih dekat semenanjung Arab, tuan-tuan sekalian. Lalu penulis buat satu ringkasan. Apa ringkasan dia? Penulis menyebut, yang pertama dia kata, seperti yang diketahui di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitul Haram itu tumpuan dan kesejahteraan untuk umat manusia seluruhnya, dan merupakan rumah yang pertama untuk manusia beribadah, untuk mempraktikkan rukun-rukun agama. Sesungguhnya lembah Mekah itu telah menjalankan dan melaksanakan seruan bapa para anbiya, iaitulah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Cara mudah nak bagi faham, tuan-tuan sekalian, bahawa pemilihan Makkah, pemilihan semenanjung Arab itu bukannya dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah merupakan pemilihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita semua imani, yang wajib kita semua yakini, di mana pemilihan Allah turun dan Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan secara tak sengaja. Allah tak sengaja dilahirkan di semenanjung Arab, di kota Mekah, dah, tetapi ini adalah merupakan satu perancangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Imran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya rumah yang mula-mula sekali dibangunkan untuk menjadi tempat ibadah bagi manusia, iaitulah Baitullah, di mana iaitulah yang berada di Bakkah, bi Bakkata mubarakah, iaitu di Bakkah ataupun di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini nak tunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, pemilihan kota Mekah itu sebenarnya ia sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukannya berlaku dengan secara tak sengaja, ataupun ianya berlaku di atas pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi ia adalah penentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situlah bermulanya, tuan-tuan sekalian, di mana rumah yang pertama yang telah dibangunkan oleh Sayyidina Ibrahim, walaupun ada pandangan-pandangan yang lain mengatakan bahawa, tuan-tuan sekalian, sebenarnya Baitullah itu telah dibangunkan lebih awal lagi sebelum daripada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim hanya iaitu membangunkan semula, di mana, tuan-tuan sekalian, di dalam beberapa kitab-kitab sirah yang lain mengatakan bahawa Baitullah ini sudah pun mula dibangunkan iaitu sebelum daripada kelahiran Nabi Adam alaihi salam lagi, iaitu sewaktu alam ini dicipta,
oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di mana para malaikah telah membangunkan, iaitu bangunan untuk dijadikan tempat untuk mereka beribadah. Tempat itulah yang mana tapak pertama untuk pembinaan tempat ibadah kita pada hari ini, tempat kiblat kita pada hari ini yang kita namakan Baitullah itu, lalu dia dijadikan sebagai tapak peribadatan kepada para malaikah. Ada satu pandangan mengatakan sebegitu rupa. Kemudian ia telah pun dibangunkan dengan secara yang lebih baik oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tuan-tuan sekalian, setelah iaitu jangkaan waktu yang panjang menyebabkan iaitu telah musnah bangunan Baitullah itu, maka kemudian apabila datang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah, bukannya Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan sekalian saja seronok-seronok pakat bina bangunan tersebut, tetapi dia adalah dengan perintah Allah, petunjuk daripada Allah. Allah yang tunjuk tempat tu. Lalu dibangunkan semula tuan-tuan sekalian, Baitullah itu bersama-sama dengan anaknya, iaitulah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian akhirnya tuan-tuan sekalian, ia telah pun dibuat penambah-baikan sehinggalah kalau kita lihat pada hari ini tuan-tuan sekalian. Baik, nak gambar kepada kita tuan-tuan sekalian, ayat tadi menyatakan bahawa dia kata inna awwala baitin, itu sesungguhnya rumah yang pertama, yang mula-mula, maknanya tak ada tempat lain. Kalau kata ada tempat lain, nescaya dia tak sebut awal. Mana bila sebut awal ni makna yang pertama sekali, yang terawal sekali tuan-tuan sekalian. Maknanya iaitu tak ada lagi bumi yang lain, sama ada di Afrika, sama ada di Amerika, sama ada di Eropah atau sebagainya, tidak ada, melainkan itulah dia bumi menjadi tempat untuk pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik. Maka sebab itu penulis sebut, dia kata tepat dan kena pada tempatnya di mana kawasan yang mulia ini, iaitu Makkah itu menjadi muara seruan kepada agama Islam yang pertama, iaitu agama Nabi Allah Ibrahim. Kemudian di tempat yang sama jugalah tempat pengutusan Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana dia ada rentetan zuriat, rentetan apa nama ni tu, generasi. Kerana apa? Kalau kita lihat, kalau kita tengok tuan sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia telah berkahwin dengan isterinya yang pertama, nama Siti Sarah. Kemudian dia berkahwin pula dengan isteri kedua, namanya Siti Hajar. Daripada Siti Sarah itu tuan-tuan sekalian, dia telah pun melahirkan iaitu anaknya Nabi Ishaq alaihi salam. Daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, daripada susur galur keturunan Siti Sarah itu, yang mana telah melahirkan iaitu satu generasi, satu keturunan yang dinamakan sebagai Bani Israel. Maknanya Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, kemudian daripada Siti Sarah itu lahir Nabi Ishaq. Daripada susu galur keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, di mana turun menurun sampailah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Susu galur keturunan ini namanya ialah Bani Israel. Manakala tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ibrahim
dia menikah pula dengan Siti Hajar, ya. Lalu hasil perkahwinan dengan Siti Hajar itu pula, ya, di mana dia telah pun melahirkan seorang anak daripada Siti Hajar itu, iaitulah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam inilah tuan-tuan sekalian, iaitu lahirlah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka susu galur keturunan daripada Siti Hajar ini, ya, di sinilah dinamakan sebagai Bani Ismail, ya. Yang mana kita semua ni daripada Bani Ismail kita ni, ya. Jadi masya-Allah, jadi nak tunjukkan ke bahawa ada perkaitan. Nabi Allah Ibrahim bangunkan Baitullah, ya, kemudian daripada susu galur keturunan Nabi Allah Ibrahim itu juga lahirnya Nabi Muhammad yang telah meneruskan, ya, pengibadatan di Baitullah itu juga. Boleh nampak ni? Baik. Kemudian, penulis menyebut pula yang kedua, dia kata dari segi kedudukan ilmu alam, geografi, ya. Dulu nama kita belajar dulu ilmu alam, betul? Ilmu alam. Sekarang dia panggil geografi. Dulu dia panggil tarawih. Tarawih ke tawarih. Jangan silap, tawarih. Zaman saya lah tawarih. Zaman antum apa dia? Tawarih juga kan? Tawarih. Kemudian dia jadi sejarah, kan? Lebih kurang gitulah. Okey. Dari segi kedudukan ilmu alam, ya, maka semenanjung Arab ini telah dipilih untuk bebanan tanggungjawab dakwah Islamiah kerana situasi dan kedudukannya di tengah-tengah pelbagai bangsa. Masya Allah, ya. Seperti mana yang kita semua sedia maklum sebelum ni, tuan-tuan sekalian, saya rasa saya pernah menyebut, tuan-tuan sekalian, ya, bahawa, ya, bangsa Arab ini, tuan-tuan sekalian, ya, di mana mereka ini adalah daripada gabungan bangsa-bangsa pelbagai. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka ni gabungan, ya, macam contoh kita hari ni lah, apa nama dia panggil, ya, kerajaan perpaduan, ya. Tak apa, kita jangan cabut lari keluar, keram payah, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok ngapa Allah tak pilih iaitu bangsa Eropah, ngapa Allah tak pilih iaitu bangsa, ya, Cina, ngapa Allah tak pilih bangsa Hindu, ya, India, ngapa Allah tak pilih iaitu bangsa Afrika, tapi Allah pilih iaitu, tuan-tuan sekalian, bangsa Arab, ya, untuk tuan-tuan sekalian menanggung bebanan wahyu Allah, untuk menjadi penyebar kepada agama Allah, untuk tuan-tuan sekalian, ya, iaitu, ya, membangunkan, ya, iaitu sebuah empayar Islam, ya, di mana tuan-tuan sekalian, kerana bangsa Arab ini mempunyai kelebihan, ya. Apa kelebihan mereka, tuan-tuan sekalian? Dibuat kajian daripada, ya, sedikit oleh pengkaji-pengkaji. Mereka mengatakan bahawa bangsa Arab ini dia keturunan Semitik. Apa benda golongan Semitik ni? Bangsa Arab ni golongan Semitik. Golongan Semitik ni ialah gabungan pelbagai bangsa-bangsa. Dalam darah orang Arab itu ada bangsa Babylon. Dalam darah orang Arab itu ada bangsa, ada darah Hebrew Yahudi. Dalam darah orang Arab ini ada, ada darah, iaitu Etiopik, iaitu ada darah orang Afrika, orang Ethiopia, ada juga pada darah orang
bangsa Arab ini, iaitu mengalir darah Sabain, iaitu golongan yang datang daripada Eropah. Jadi kepelbagaian ini, tuan-tuan sekalian, membina menjadikan mereka ini keturunannya hebat, bangsa yang hebat. Sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, di mana, tuan-tuan sekalian, orang Arab ni nak kata putih tak putih, nak kata hitam tak hitam. Jadi so kita tengok, kalau orang putih ni dia memang putih, orang negro memang hitam. Tapi orang Arab ni nak kata putih tak putih, nak kata hitam tak hitam. Sebab berlaku percampuran di dalam keturunan mereka ni, darah-darah, ada hitam, ada putih, ada kelabu. Jadi kepelbagaian itu menjadikan bahawa faktor ini mengikut kajian, tapi sebenarnya ini telah ditetapkan oleh Allah. Hanya pengkaji mengatakan di situ ada kekuatan. Sebab nak bawa Islam ini, dia perlukan kepada kekuatan, kehebatan. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada itu juga, apa penulis sebut, dia kata bukan sekadar kedudukan ilmu alam dia berada di tengah-tengah, tetapi juga dianya dikelilingi, dia kata kerana situasinya dan kedudukannya di tengah-tengah pelbagai bangsa. Itu saya buat tadi, kerana dia berada di tengah-tengah pelbagai bangsa, ini menyebabkan penyebaran dakwah Islamiah di kalangan bangsa-bangsa dan negara yang di sekelilingnya tersebar dengan mudah. Ini ternyata sekali bila kita mengkaji semula perjalanan dakwah Islamiah di zaman permulaannya dan di zaman Khulafa' ar-Rashidin, memang tepatlah seperti yang ditegaskan tadi. Tambah pula, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat orang Arab ni, ibaratnya mereka ini, tuan sekalian, pemikiran mereka tak tercemar. Mereka belum ada satu agama yang kekal bagi mereka, yang tetap bagi mereka. Maksudnya tak ada satu benda yang menjadi pegangan iman mereka. Tidak seperti mana Romawi. Mereka sudah ada agama Nasrani yang telah pun berakar umbi dalam hati mereka. Begitu juga iaitu Parsi, mereka sudah ada agama Majusi. Tapi orang Arab ini, mereka beragama dengan mereka bukan beragama, tetapi mereka hanya sekadar iaitu mempercayai tentang anamisma. Anamisma ni apa ke pula? Anamisma ni iaitu mereka mempercayai tentang penyembahan roh-roh, ataupun disebut, kalau dalam beberapa buku disebut nature worship. Apa dia? Syekh kita ni bahasa Inggeris dia power. Iaitu penyembahan kepada alam semula jadi. Nature worship. Di mana penyembahan cakrawala, mereka menyembah bintang. Bila mereka tengok matahari besar, mereka kata, oh inilah Tuhan kami. Bila matahari hilang, timbul pula bulan, oh cantik pula bulan, inilah Tuhan kami. Jadi gitu. Jadi dia mudah bertukar Tuhan. Dia mudah untuk bertukar-tukar daripada satu yang mereka yakini kepada satu perkara yang mereka yakini. Tapi bagi agama Yahudi, bagi agama Nasrani, bagi mereka yang sudah mempunyai kitab yang diturun kepada mereka, iaitu kitab Taurah, kitab Injil, mereka tidak berubah-ubah. Itulah pegangan mereka. Tapi bagi orang Arab ini, tuan sekalian, mereka tak ada satu agama yang tetap bagi mereka. Mereka membuat penyembahan cakrawala, dan malahan mereka juga iaitu menyembah iaitu berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Lalu mereka imajinasikan bahawa mungkin di mana
Tuhan itu ada mata satu, lalu mereka pun pakat buatkan daripada iaitu tanah-tanah, lalu mereka pun cipta. Akhirnya adalah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu berhala-berhala yang besar-besar, yang menjadi ketua kepada berhala-berhala lain, namanya seperti mana Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya. Jadi makna tuan sekalian, mereka hanya berasas pada imajinasi mereka saja. Begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu yang menyebabkan salah satu sebab Allah pilih semenanjung Arab untuk diturunkan wahyu, diturunkan agama Allah, kerana mudah untuk mereka menerima agama Islam itu nak dibandingkan dengan iaitu di tempat-tempat yang lain. Baik. Kemudian faktor yang ketiga, kata di penulis sebelum kita nak habis, dan sebagai hikmah ilahi juga yang menjadikan bahasa Arab sebagai media dakwah Islamiah dan bahasa pertama untuk menerang dan menafsirkan percakapan ataupun kalamullah azza wa jal untuk disampaikan kepada kita. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan sekalian, daripada punya banyak bahasa tuan-tuan sekalian, tetapi Allah tak pilih bahasa Melayu jadi bahasa Al-Quran. Allah tak pilih bahasa Inggeris sebagai bahasa Al-Quran. Allah tak pilih tuan-tuan sekalian iaitu bahasa Cina untuk jadi bahasa Al-Quran, tapi Allah pilih iaitu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, kerana bahasa Arab ada kekuatan dia yang tersendiri, ada kelebihan dia tersendiri. Bahasa Arab ini tuan-tuan sekalian, di mana dia memiliki iaitu tuan-tuan sekalian, prosa dan juga tata bahasanya yang sangat hebat tuan-tuan sekalian, nak dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Di mana tuan sekalian, kalau kita belajar tuan-tuan sekalian, bahasa-bahasa lain agak mudah kita nak belajar, tapi nak belajar bahasa Arab ni memang susah. Jadi sebab itu kalau kita lihat contoh ni, contoh mungkin saya pernah buat, pernah saya sebut dah, di mana tuan-tuan sekalian contoh bahasa Arab ni tuan-tuan sekalian, hatta kalau gugur satu syiddah saja, satu tasydid saja pun, maka dia akan berubah makna. Bukan kata satu huruf. Kalau berubah satu huruf, memang confirm lah berubah makna. Ini kalau sekiranya berubah baris ke, atau berubah tasydid, syiddah ni tasydid tu yang tu, berubah tu pun tuan-tuan sekalian, maka menyebabkan tuan-tuan sekalian dia akan membawa kesan apa dia tuan-tuan sekalian, akan berubah makna, dia akan menjadi berubah hukum. Seperti mana contoh tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok contoh sekalian, contoh iaitu Allahu Akbar. Contoh ni contoh saja, di mana tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tuan-tuan sekalian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita panjangkan hamzah pada Allah itu, Allahu Akbar, sedangkan Allahu Akbar, bayang, panjangkan sahaja. Maknanya bila kita sebut panjang sahaja tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan sekalian, dia telah mengubah makna daripada Allah, Tuhan yang Maha Besar, menjadi apakah Tuhan itu Allah. Nampak? Allahu Akbar, apakah Tuhan itu Allah yang Maha Besar. Sikit je. Nampak? Ni bahasa Arab. Jadi kalau sekiranya kita dalam sembahyang, Allahu Akbar, tak sah sembahyang kita, batal sembahyang kita, rosak sembahyang kita. Malah ada ulama mengatakan bahawa jika kita lakukan dengan secara sengaja, maka kita telah pun mempermain-mainkan Allah, maka
dihukumkan sebagai murtad. Dia berkesan belaka. Kerana sikit punya perkataan, dia boleh bawa kesan-kesan ni dia bahasa Arab. Sama juga. Tadi panjangkan Allah, yang ini panjang pula bar. Betul, Allahu Akbar. Dan bar tu pula dipanjangkan pula. Dia ada ba, alif, ra, seolah-olah begitu. Sedangkan alif, kaf, ba, ra, akbar. Tapi dia alif, kaf, ba, seolah-olah ba, alif, ra. Dia seolah-olah ada tambah alif di situ, ba, alif, ra di situ. Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, dia akan bawa pindah makna yang lain, iaitu jadi gendang besar pula. Jadi gendang besar. Allah gendang besar. Jadi ni nak gambar sikit aja tuan-tuan sekalian. Sikit aja. Itu belum lagi tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya kita ubah baris yang saya sebut tadi, ubah baris ikbar, Allahu Akbar. Kita ubah baris bawah daripada akbar, ubah baris. Kita tak ubahkan huruf, tapi ubah baris. Allahu Akbar. Di mana tuan sekalian dia jadi berubah maksud. Dia kata apa nama? Sebab ikbar ini tuan-tuan sekalian, dia adalah membawa maksud haid. Nama lain bagi haid ni ikbar. Nama lain bagi wanita yang dalam keadaan haid ni iaitu ikbar. Allah Rabbi. Banyak lagi lah tuan-tuan sekalian kalau kita tengok. Samalah juga kalau kita tengok tuan-tuan sekalian. Contoh yang saya sebut tadi, tasydid, syiddah tadi, ini contoh. Tashdidatul Fatihati arba'asyarata. Di dalam kitab Safinatun Najah ada sebut, dia kata tasydid di dalam surah Al-Fatihah ni ada 14 tempat. Dalam kitab Safinatun Najah ada sebut, dia kata tasydid pada surah Al-Fatihah ni ada 14 tempat. Contoh kalau kita tengok Ar-Rahim, Ar-Rahman, di mana pada ra tu ada tasydid. Tapi kalau sekiranya gugur 14 tempat ni, satu je gugur. Surah Fatihah kita, dalam surah Al-Fatihah tu ada 14 syiddah, lalu gugur satu je syiddah, gugur satu je tasydid, habis, batal solat kita. Sebab surah Al-Fatihah itu adalah rukun, rukun kepada solat. Jadi bila rukun ini batal, maka nescaya solat kita akan batal. Sedangkan yang membatalkan kerana apa? Kerana kita tinggal syiddah saja. Ni pandangan-pandangan ulama lah. Jadi itu nak gambar kepada kita tentang hebatnya kekuatan bahasa Arab itu. Jadi sebab itu Allah nak memuliakan kalamullah itu, lalu Allah turunkan dia di dalam bahasa Arab supaya terjaga betul-betul, supaya terpelihara betul-betul yang dinamakan sebagai Al-Quranul Karim. Sebab itu tak boleh, ijma' ulama katakan tak boleh kita pindahkan kepada bahasa lain. Contoh tuan sekalian, bismillah kita tulis bis, M-I-L-L-A-H, bismillah. Contoh pada menggunakan bahasa Roman, bahasa Roman tu, bahasa Rumi, tak boleh, haram. Melainkan kalau sekiranya kita nak belajar, tapi kalau kita gunakan bahasa, lalu kalau kita guna bahasa Melayu pun tuan-tuan sekalian, dia tak akan jumpa yang macam tadi tu. Nak sebut macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut?
Ya, kalau diganti dengan bahasa Melayu, dia tak akan boleh sampai. Bo, macam mana nak sebut? Ya, jadi dia tak akan dapat sampai kepada maksud yang sebenar. Jadi dia perlu mesti guna bahasa asal dia, iaitu bahasa Arab. Baik, penutup dia. Kalau kita perhatikan dengan teliti tentang keistimewaan bahasa-bahasa diikuti dengan satu perbandingan dengan bahasa Arab, maka dengan jelas kita dapati bahasa Arab mempunyai banyak keistimewaan yang sukar didapati dalam bahasa-bahasa lain. Maka sudah layak baginya untuk menjadi bahasa yang pertama dan utama untuk umat Islam di mana sahaja mereka berada. Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya fikir cukuplah sekadar itu dulu yang dapat sampaikan. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk muka surat 33, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, insyaAllah. Ya. Jadi ada tak sebarang pertanyaan? Sila, tafadhal. Jadi kalau tak ada, saya fikir itu sahajalah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri kuliah kita yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.